Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara. Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17 adalah antara yang dinantikan rakyat Malaysia, terutamanya di negeri di bawah Bayu. Akhirnya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebagai pengerusi PH, telah membuat kenyataan berkaitan dengan kerjasama di antara JRS, PH dan BN. Anwar sebagai PM sudah membuat pengumuman bahawa tidak mahu ada pertembungan di antara JRS, PH dan BN. Jadi bagaimana pula dengan pembahagian kerusi? Adakah memang tidak ada isu di antara JRS, PH dan BN? Nah, saudara-saudara, antara satu sahaja soalan paling utama. Siapa calon Ketua Menteri? Nah, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah produk terapi imun. Molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat sesuai untuk semua jenis penyakit, termasuk gout, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan jantung, paru-paru, hati, bahagian perut, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda berminat dan ingin ikhtiar hidup lebih sihat, ingin sembuh daripada pelbagai jenis penyakit, inilah jawapannya. Anda boleh mendapati produk ini, Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang produk ini, Anda boleh PM saya. Produk ini halal, selamat, dan semula jadi diluluskan oleh KKM. Saudara-saudara, setelah saya tertanya-tanya siapa calon Ketua Menteri yang baru, saya buat satu poll ataupun satu undian berkaitan dengan pilihan Raya Negeri ke-17 Sabah yang semakin panas. PM sudah umum tidak mahu ada pertembungan di antara JRS, PH dan BN. Jadi, siapa calon Ketua Menteri? Saya telah menyediakan 4 senarai calon di sini. Pertama, nama yang saya letak adalah Pandikar Amin Mulia. Kedua, Bung Mokhtar. Ketiga, Iwan Benedik. Dan keempat, Haji Jinor. Nah, di dalam 4 undian ini, undian paling tertinggi adalah Ketua Menteri Sabah hari ini. Sebanyak 52% undian, yaitu Haji Jinor. Kedua tertinggi Pandikar Amin sebanyak 25%. Ketiga Iwan Benedik sebanyak 16%. Dan keempat, undian terendah adalah Bung Mokhtar sebanyak 7%. Walau bagaimanapun, undian ini rasmi tapi hanya melalui channel ini. Untuk keputusan yang sebenar, kita hanya akan mengetahui setelah PRN 17. Tapi saya dapat lihat rupanya ada juga yang memilih Pandikar Amin, ada juga yang memilih Iwan Benedik, ada juga yang memilih Bung Mokhtar. Bagaimanapun, keempat-empat calon ini mendapat undian. Cuma undian tertinggi adalah Ketua Menteri Sabah hari ini, yaitu Haji Jinor. Nah, mungkin ada calon-calon Ketua Menteri Sabah di luar sana yang lain. Contohnya, Syafiq Abdal, karena beliau berpengalaman. Beliau pernah menjadi Ketua Menteri. Mungkin juga ada yang memilih Jeffrey Kitingan. Nah, jadi saudara-saudara, ini hanya undian melalui channel ini. Saya pun tertanya-tanya, adakah Haji Jinor boleh terus meneruskan penggal beliau sebagai Ketua Menteri Sabah? Nah, tonton apa komen dan pandangan Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Lama tak dengar kabar tentang Rafizi. Sebelum ini hangat cerita berita semua tentang Rafizi Ramli. Dan akhirnya sekali lagi Rafizi dalam satu kejutan.
Tapi bagi saya sebagai rakyat Malaysia yang menghormati semua ahli parlimen, semua pemimpin-pemimpin politik, kenyataan Rafizi ini bagi saya adalah salah satu kenyataan yang hebat. Rafizi berkata, buang 6 perangai buruk agar RMK-13 tak tergelincir. Inilah menunjukkan rasanya Rafizi memang layak untuk memegang jawatan Menteri Ekonomi sebelum ini, walaupun dah letak jawatan. Mungkinkah ada harapan untuk Rafizi diserap semula? Oke, sebelum saya teruskan, saya nak kenalkan kepada Anda, ini adalah produk terapi imun. Produk ini sesuai untuk semua jenis penyakit, tidak kira umur, daripada bayi yang baru lahir 1 jam, sehinggalah warga emas boleh memakan produk ini. Produk ini adalah terapi imun, molekul bijak, untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan kekuatan imun badan sehingga 437%. Dengan kekuatan imun badan ini, boleh melawan pelbagai jenis penyakit. So, kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesihatan, apapun juga jenis penyakit yang Anda alami hari ini, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Produk ini selamat, halal, semula jadi dan diluluskan oleh KKM. Nah, saudara-saudara, kenyataan ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli memberikan amaran penting bagi memastikan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13 berjalan lancar tanpa sebarang gangguan. Dalam perbahasan RMK-13, ahli Parlimen Pandan itu berkata, 6 sikap buruk dalam kalangan masyarakat, kerajaan dan ahli politik perlu diubah. Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman ada tanya, apa yang akan menyebabkan pelaksanaan ini akan tergelincir? Saya berpendapat bahawa pelaksanaan ini akan tergelincir jika kita masih lagi ada 6 perangai ini. Antaranya 6 perangai perlu dibuang ialah apabila tukar kerajaan, buang rancangan Malaysia. Bukan idea aku, maka aku tak akan sokong. Sokong di depan, tapi tolak di belakang. Dan rancangan lain, tapi peruntukan digunakan untuk program lain, kata Rafizi. Rafizi berkata, sikap segelintir pihak, mengambil tunggu dan lihat, dan sentiasa menolak rancangan baru. Kononnya, program itu sudah pun ada juga, perlu dijauhi untuk menjayakan RMK-13 ini. Jika sikap-sikap ini diteruskan tanpa perubahan, semua anjakan dasar dalam RMK-13 akan tinggal dalam dokumen tanpa pelaksanaan konkret. Untuk rekod, Rafizi sebelum ini menzahirkan rasa gembira apabila hampir 95% daripada yang dibangun sepanjang proses merangka sehingga dia meletak jawatan sebagai Menteri Ekonomi kekal dalam RMK-13. 31 Julai lalu, PM Anwar membentangkan RMK-13 di Dewan Rakyat. Akhirnya Rafizi dengan satu kejutan besar ini.